Latar belakang kita mestilah kita ketahui. Kerana era sudah berubah. Kalau dulu kita ada era nak membebaskan negara kita, hari ini era kita ialah era global. Dulu you are talking about Slovakian, then you talk about Malaysian, but today you are talking about global citizen. You are global citizen. Tidak serupa dengan era dulu. Kerana keadaan hari ini adalah dunia ini sebuah kampung. Dulu dunia bukan sebuah kampung. Hari ini sebuah kampung disebabkan oleh pembangunan teknologi. Mari musim kami besar cerita suka tangga kami lah cerita James Bond. Sebab apa? Kita tertarik dengan gadget dipakai James Bond ya. Pakai telefon. Maka ini ada telefon kena ya pakai James Bond ya. Nak ketik dikit yang boleh nangkap orang. Ya James Bond ya. Tapi mari waktu kami mari si ada ya telefon pun telefon warna hitam. Lampu pusing nyet. Apabila nangkap kita James Bond, Dr. No lah. License to kill kah? Apa lagi? Kita nangkap James Bond, wah, semua automatik. Pintu ketek boleh buka. Kena kita mari, saya dah ngetek pintu. Kita mari buka kunci. Berpeluh-peluh buka. James Bond ketek buka. Tapi yang itu zaman saudara, this is normal. Rumah saudara hari ini ketek gate pandai buka. Dalam urban center lah. I'm not talking about rural areas. Maybe rural also the same thing. Now, because of technology, you have your switch, you take, keluar. Number two, in your pocket all got smartphone. James Bond lah macam smartphone lah. Kini tu semua kita jadi James Bond. This is your era. You cannot avoid it. Maka bagi nangkap kau atap rumah dah cukup. Kini tu buka Facebook dah nampak. Nah, girlfriend ada, girlfriend ada. Gambar. Semua keluar, data keluar, message keluar, instant. Hari ini kalau nak bercakap, video conferencing is normal. Normal. You are US, you talk to your friend in US immediate. Real time. Real time. Mari ngantar telegram. Apa cerita pergi beli ya? Apa nama? Postcode. Cerita pergi beli. Mari orang hantar telegram. Nak pergi haji, orang mari. Sebab dia hanya makan selamat besar. Takut mati. Kena begitu jauh. Naik kapal 3 bulan buat datang Mekah. Gago buka derap katanya mari. Orang mari kata beli derap. You know overdraft, draft check. Gago sekampung. Saya masih ingat orang kampung kami pergi Universiti Melaya tahun 60 lebih waktu dah abang saya lah. Ngantar ke airport berbas-bas. Kerana anak saya masuk MU. UM lah ataupun MU. Jadi apabila anak masuk universiti, seluruh kampung hantar ke airport. Kena belon kucing ke airport nak sekali nak sehari. Hari tu Unimas tengah-tengah kucing. Unimas
Because we want to pursue knowledge, we don't have the institution of higher learning, and it's very, very tough to get in. Waktu saya dekat nak mereka lah, kami ada common entrance. Primary 6 mesti lulus common entrance. Primary 6, if you cannot pass, you cannot go to form 1. Saya sekolah Jepang, Sen Jepang kata saya sebut, sekolah Melayu. 80 kami duduk periksaan, hanya 10 je pass, 70 go. And then that time you cannot go to form 1, not automatic. You must pass common entrance. Meaning lot of Bumi Putra yang drop out. Saya sekolah Melayu 80, 10 kami ngempas. Baik nasib saya nyangkut pas. Kalau tak habis. And then there are no secondary school. There were no secondary school. Ada pun sekolah private, very expensive. And Bumi Putra is out in the mainstream of education. Tapi 70, apabila PBB dan SUPB menjadi pemerintah, our leaders got the vision, we abolish common entrance. Apabila kita cinta kepada sesuatu, emosi kita lahirkan. Dan apabila kita mempunyai satu kelahiran emosi, whatever is, we will face the challenge because of that emotional attachment yang ada pada kita. Ini sudah menjadi naluri manusia. Kalau kita cinta kepada isteri kita, whatever it is, we will protect our wife. Betul tak? Kalau kita cinta kepada bangsa kita, kita juga mesti protect bangsa kita. Lebih-lebih lagi kalau kita cinta kepada negara, whatever it is, negara is the first priority. Kalau tak ada perasaan tersebut, maka ia boleh menjejaskan emosi kita, pandangan kita, kecintaan kita kepada negara. Saudara-saudara sekalian, kalau nak cinta, kita mesti tahu latar belakangnya pula. Kalau kita cinta dengan seorang wanita, jangan hanya melihat rupanya sahaja. Betul tak? Rupa cantik, belakang lain. Susah juga. Kalau kita cinta kepada seorang wanita, paras-paras tu tengok juga. Tapi di belakang tu mesti juga tahu perangainya macam mana. Boleh tak dia sama-sama menghadapi cabaran hidup? Kalau susah, samakah menghadapi susah? Kalau cintanya artificial, kita susah, kita ditinggalnya teruk juga. Maka sebab itu, saudara sekalian, kita mesti tahu latar belakang negara kita. Bagi negeri Sarawak, dia punya historical perspektifnya, kita lihat sejarah Sarawak. Mula-mula saya mulakan pada 1841. Kenapa 1841? Itu mulanya seorang anak orang putih datang ke Sarawak menjadi raja. Di sana kita telah melepaskan kekuasaan anak watan, di mana disebabkan oleh keadaan ketika itu, pembelahan di antara pemerintah
sebelum 841 Tengku Mahkota dengan yaitu wakil kepada Sultan Brunei dengan anak-anak tempatan dan juga banyak pirates pula yang dikatakan pirates. Akhirnya dengan bantuan James Brooke yang membantu mengamankan negara kita, negeri kita, kita pula menyerah negeri kepada Raja Brooke yang bukan raja. Ini berlaku. Kenapa pembelahan di antara kita? Begitu juga negara Melaka. Melaka jatuh kena keadaan sedemikian juga. Batavia kalah oleh Belanda, begitu juga. Jadi 1841 Sarawak terlepas 100 tahun diperintah oleh keluarga Brooke. 1946 selepas kita menghadapi penjajahan Jepun lepas perang kedua, kita menjadi wilayah British Colony. Itu 1946. Dan kita telah diurus, diperintah di London. Kita ada Union Jack. Dalam masa 46 hingga 63 sudah ada perasaan hendak membebaskan bangsa di rantau ini. Mula-mulanya di India. Nehru melepaskan India bersama dengan Gandhi. Lepas itu Sukarno pula melepaskan Indonesia daripada Belanda. Dan juga Burma. Hari ini Myanmar. Begitu juga. Dan akhirnya kita di Semenanjung ini, termasuk Semenanjung Malaysia dan Singapura, Sabah, Brunei dan Sarawak, yaitu satu jajahan di bawah London, memikirkan untuk membebaskan kita pula. Kerana disebabkan oleh external factors. Orang di kawasan kita sudah merdeka, kita rasa masanya sudah sampai untuk kita ni diperintah oleh anak kita sendiri. Akhirnya 57 Semenanjung Malaysia ketika itu dinama Persekutuan Tanah Melayu telah terlepas daripada belenggu penjajahan sebagai sebuah negara yang merdeka. Maka tinggallah Singapura, North Borneo, Brunei, Sarawak. Tetapi kita hendak melihat bagaimana kawasan ini harus dipertahankan dalam kancah politik yang berlaku dalam rantau ini. Saudara-saudara sekalian, kalau baca sejarah, inilah the battleground between communism and free democracy. Sebab unsur-unsur fakta luaran, ideologi komunis ketika itu begitu kuat sekali. Kerana Vietnam sudah terlepas kepada komunis, negeri China juga komunis, Indonesia sebuah parti yang kuat di Indonesia yang mempunyai pengaruh ke atas Presiden Sukarno, yaitu PKI, Parti Komunis Indonesia, di bawah DNID, juga mempunyai pengaruh dalam kawasan ini. Jadi maknanya kita yang di tengah-tengah ini dihempit oleh apa yang berlaku di Indochina dan juga apa yang berlaku di Indonesia. Indonesia belum stabil lagi.
kena kekuatan di NID. Kalau kita lihat sejarah, Singapura pula mempunyai masalah besar. Di antara yang haluan kiri, the leftists and the moderates. The moderates led by Lee Kuan Yew, and the leftists led by Lim Chin Siong. Ini berlaku di Singapura. Dan kalau saudara membaca buku Battle for Maja oleh Lee Kuan Yew, ia menggambarkan Singapura sikit-sikit lagi terjatuh kepada Socialist Front yang berhaluan kiri, pro-komunism. PAP kalah 1 kursi saja, menang 1 kursi. Barisan Sosialis kalah 1 kursi. Apabila they want to take votes for Singapore, PAP has to bring in seorang wakil rakyat yang masih di hospital, bawa di hospital untuk mengundi, maka PAP menang 1 undi. That's why save PAP from the leftist Socialist Front. Ini berlaku di Singapura. Sebab itu, ketika itu pemimpin kita berfikir bersama dengan pihak UK, London, kita nak mempertahankan free demokrasi di rantau ini against extremism. Maka lahirlah satu impian ataupun satu cadangan di mana Singapura, Semenanjung Malaysia atau Perpecahan Tanah Melayu, Sabah, North Borneo ketika itu, Sarawak dan Brunei di bawah pemerintahan British menjadi sebuah wilayah yang merdeka di bawah satu naungan negara persekutuan. That's how it develops. Dan saudara-saudara sekalian, the first political party was formed in order to set up, to trigger this political awareness dengan tubuhnya parti SUPP 59, followed by Parti Negara, followed by SNAP, followed by Berjasa, followed by Pesaka, and so forth. Lepas itu kita sudah ada semangat political consciousness, kesedaran politik untuk bekerjasama membebaskan negeri kita daripada belenggu penjajahan. That's where the formation of Malaysia comes in. Jadi para pemimpin di North Borneo, Brunei, Sarawak dan Semenanjung Persekutuan Tanah Melayu berfikir bagaimana hendak menyatukan wilayah-wilayah ini. Akhirnya disebabkan perkara tertentu Brunei opted out, tapi yang lain bersetuju untuk menubuhkan satu negara yang besar bernama Malaysia. That's where we are in now. Jadinya North Borneo menjadi Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah negara baru pada 63 bernama Malaysia. Tetapi Singapura telah keluar, yang sebenarnya bukan Singapura yang keluar, Tunku yang mengeluarkan Singapura. Sebab ada perkara-perkara yang boleh menjejaskan perpaduan di sebuah negara baru bernama Malaysia. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah sejarahnya 63. Sekarang kita dalam era yang baru, era merdeka dari tahun 63 hinggalah sekarang. Latar belakang kita mestilah kita ketahui, kerana era sudah berubah. Kalau dulu kita ada era nak membebaskan negara kita, hari ini era kita ialah era global.
Dulu you are talking about Sarawakian, then you talk about Malaysian, but today you are talking about global citizen. You are global citizen. Kalau kita cinta kepada bangsa kita, kita juga mesti protect bangsa kita. Lebih-lebih lagi kalau kita cinta kepada negara, whatever it is, negara is the first priority.